Salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan beberapa isu ya malam ini berkenaan dengan yang pertama ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong ya untuk mesyuarat pra kabinet. Yang kedua berkenaan dengan isu himpunan atau konon-kononnya Selamatkan Rakyat. Dan yang ketiga kita tahu ya Tun hari ini telah pun disiasat lebih daripada 1 jam ya, berkenaan dengan isu yang membabitkan berkenaan dengan kesetiaan kaum India. So apa yang kita lihat daripada 3 isu ini ya, yang pertama kita tahu apabila Yang di-Pertuan Agong terima menghadap ya Perdana Menteri untuk mesyuarat pra kabinet, ini jelas menunjukkan bahawa Perdana Menteri kita ini kekal lah sebagai Perdana Menteri dan tidak akan berlaku lah pertukaran kerajaan seperti mana yang diwar-warkan oleh walaon dan juga penyokong kepada Perikatan Nasional. Jadi kita sebagai rakyat berharap berhentilah kena bohong dengan puak-puak Papagomo, puak-puak Badut, puak-puak siapalah yang seperti Raja Petra dan sebagainya. Kerana mereka ini dah terdesak, mereka sudah tidak mempunyai tuan. Kerana tuan mereka pun sekarang ini rata-rata akan disiasat. Jadi mereka ni dah tak tahu seperti anjing yang hendak mencari tuan baru untuk mereka terus ya mencari makan. Apa yang saya lihat daripada ulasan daripada Istana Negara ya melalui catatan di Instagram dan Facebook rasmi memaklumkan sesi ini juga cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya Sultan Abdullah kerana ia adalah mesyuarat terakhir sebelum Seri Paduka menamatkan tempoh pemerintahan Yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari ini. Dan sejak menaiki takhta Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra kabinet sebanyak 160 kali termasuk sesi hari ini dengan 4 Perdana Menteri. Apa yang kita lihat juga daripada sisi Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila ikut ya serta dalam perhimpunan yang konon-kononnya Perhimpunan Selamatkan Rakyat ya. Saya tak tahulah rakyat mana yang nak diselamatkan. Yang saya lihat diwar-warkan oleh media sosial, oleh Badut ataupun Cikgu Bat menyatakan hampir 5,000 orang, tapi saya lihat daripada kenyataan media tak sampai 1,000 orang pun. Jadi mereka-mereka yang jadi walaon, yang pengikut-pengikut yang fanatik ini, lebih baik jangan buat kerja bodoh tu. Lebih baik pergi cari rezeki, pergi buat kerja daripada buat perhimpunan haram. Ya, jika betul-betul mereka berani, buatlah macam mana kita dulu, macam mana Parti Keadilan Rakyat. Jika sanggup berguling-guling dekat jalan, jika sanggup kena pemedih mata, jika sanggup duduk dalam ISA, silakan. Jadi jangan ikut Badut ni, jangan ikut geng-geng yang menipu ni. Tun sendiri ya sebagai negarawan, sebagai Perdana Menteri yang pernah berkhidmat 22 tahun dan 22 bulan, sepatutnya memberi contoh yang terbaik kepada rakyat, kepada generasi muda. Bukan orang seperti Tun ini pergi sibuk mengikuti perhimpunan haram. Sepatutnya Tun hari ini dengan sisa-sisa hidupnya yang ada ni, sepatutnya dia membantu kerajaan yang ada untuk meningkatkan ekonomi negara, untuk dia menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Tetapi apa yang berlaku, dia melawan arus dan dia mengkritik kerajaan yang ada hari ini dengan cara dia tersendiri, yang mana kita tahu Tun bukan mengkritik untuk kebaikan, tetapi Tun hendak menjatuhkan mana-mana Perdana Menteri yang ada. Ini sikap yang kita lihat bahawa Tun sebenarnya adalah seorang pemimpin yang dianggap oleh anak-anak muda hari ini sebagai seorang kuku besi. Ini yang kita nampak daripada Tun yang ada ya. Dan kita tahu bahawa Tun Dr. Mahathir hari ini sangat terdesak kerana dia tahu anak-anaknya akan disiasat. Begitu juga kroni-kroninya, sekutu-sekutunya seperti Tun Daim Zainuddin dan juga keluarga juga disiasat. Jadi walaon-walaon ni ataupun penyokong-penyokong mereka yang ada di Perikatan Nasional ni dijadikan baruah untuk terus menyokong tindakan mereka yang membohongi, ya, tidak menguntungkan juga kepada rakyat. Jadi hari ini mereka pergi buat himpunan haram di depan Istana Negara. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan senang-senangnya, dengan tidak ada masalahnya, pergilah menghadap Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan isu yang mana kita tahu ini adalah penggal terakhir tuanku untuk melihat pra kabinet ya ataupun pra parlimennya untuk dibuka. Jadi berkenaan dengan isu siasatan yang lebih sejam, Tun di sini dia kata teruk jadi Tun keluh dia kerana dia disiasat oleh polis berkenaan dengan tindakan dia yang menyatakan bahawa kesetiaan kaum India itu, yang pada saya juga satu pembohongan. Ya,
Jadi hari ini kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara ini, mereka mensabotas kerajaan dengan berbagai-bagai isu. Mereka menyatakan ekonomi negara tak baik, mereka nyatakan bahawa kerajaan hari ini gagal, mereka semuanya ada. Tetapi mereka tidak menyatakan bahawa sewaktu mereka memerintah bagaimana. Saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Badut contohnya hari ini, yang menyatakan DAP, menyatakan parti ini tak bagus, menyatakan parti orang ini tak betul. Tetapi dia harus ingat, Perikatan Nasional itu mentadbir negara disebabkan oleh pimpinan daripada UMNO, kata 10 orang daripada Parti Keadilan Rakyat, begitu juga dengan pemimpin bersatu itu sendiri yang asalnya daripada UMNO, dan juga sebahagian daripada mereka adalah daripada Parti Keadilan Rakyat juga, dan juga kita tahu daripada GPS Sarawak. Jika diharapkan dengan pemimpin PAS ya untuk mentadbir negara, tidak menjadi apa-apa. Saya percaya hancur negara ini. Jadi hari ini kalau kita tengok, perhimpunan mereka adalah yang paling gagal perhimpunan dilakukan. Mereka war-warkan kepada walaon mereka di media-media sosial ya. Konon-kononnya pemimpin mereka yang juga daripada saya tak tahu ya, gabungan ini apa namanya, peta ni, Google Map ke apa ni, yang membuat perhimpunan ini, yang juga bakal dipanggil oleh polis. Konon-kononnya mereka akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Begitu mudahnya mereka berbohong kepada walaon percaya. Padahal mereka hantar memorandum, saya tak tahu sudah dicampak dalam tong sampah atau tidak di Istana Negara tu. Inilah mereka duk cerita rakyat susah, tetapi ya di negeri mereka sendiri mereka tak gunakan kekuatan mereka sebagai kerajaan negeri untuk menunjukkan kepada rakyat di luar sini supaya kita lihat bahawa Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis itu yang terbaik. Apa yang kita dengar, Perlis sekarang ni sampai kayu jati tepi jalan pun dah dijual. Di Kedah, semenjak kita tahu PAS menjadi kerajaan, balak sudah pun semakin hari semakin banyak berlaku pembalakan. Di Kedah, di Kelantan contohnya, habis dah hancur gunung, ganang semuanya sampai banjir berlaku. Disebabkan oleh PAS tidak tahu untuk mentadbir negara, mentadbir negeri, dan akhirnya mereka jalan terakhirnya jual kayu balak, jual apa yang ada. Esok-esok semua benda dijual oleh PAS, tetapi dia salahkan DAP. Ini masalah mereka. Jadi itu yang kita lihat dalam negara hari ini. Mereka hari ini berdemo depan Istana Negara. Apa yang mereka dapat? Yang nak menentukan kerajaan ini bukan puak pendemo ni. Datanglah penyokong mereka 20,000, 30,000 orang depan Istana Negara tu. Yang nak menentukan kerajaan hari ini bukan walaon ni. Bukan penyokong kepada Perikatan Nasional. Bukan Badut, bukan Papagomo, bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bukan Salim, bukan Raja Petra, bukan. Yang nak menentukan kerajaan hari ini adalah ahli parlimen. Ahli parlimen yang bersama dengan kerajaan, yang kita tahu daripada parti yang asal yang ada dalam kerajaan, selain daripada 5 orang yang telah pun menyokong itu, yang tinggal, yang apabila Syed Saddiq telah pun keluar daripada gabungan kerajaan yang ada, 147. Ini adalah ahli parlimen yang bersama dalam kerajaan. Dan saya melihat apabila mereka sebut DAP dan sebagainya, DAP juga parti yang diluluskan oleh ROS lah. Come on lah, jangan jadi bangang lah puak-puak walaon. Jangan ditipu dengan puak-puak Papagomo yang bodoh ni. Papagomo tu MA 63, tak tahu Cikgu Badut tu pun sama. Tun menipu rakyat Malaysia semuanya. Tun telah pun merogol MA 63 semasa pemerintahan dia. Rakyat Sarawak kena tahu. Jadi itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih. Thank you.